Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Surah As-Saff, yang bermaksud mereka kalangan orang-orang yang memusuhi Allah, yakni orang-orang kafir, ingin memadamkan cahaya petunjuk Allah. Diumpamakan usaha mereka itu sehingga menggunakan mulut-mulut mereka untuk menghembuskan api-api pelita. Diibaratkan agama itu seperti api pelita. Tetapi Allah tetap akan menyempurnakan cahayanya. Allah akan memelihara agama Islam itu, walaupun ianya dibenci oleh orang-orang yang kafir. Dialah Allah yang mengutuskan akan Rasulnya, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan petunjuk kebenaran melalui agama yang benar, iaitulah Islam, untuk disebarkan serata ceruk kehidupan manusia, walaupun usaha tersebut dibenci oleh kalangan orang-orang musyrikin yang berusaha pengurusi dan jawatan kuasa surau. Al-Fadil Bilal yang bertugas, para pemimpin masyarakat, para asatizah, para pendidik, dan seluruh ahli jemaah muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat yang saya kasihi dan saya hormati sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita memanjatkan rasa puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan petunjuk serta rahmat daripadanya, Allah memuliakan kita semua dengan nikmat iman dan Islam. Dengan kasih sayangnya kita dipanjangkan usia dan dikurniakan kesihatan yang baik. Kita baru sahaja sama-sama mendirikan solat maghrib secara berjemaah, dan sekarang Allah memilih kita untuk kekal berada dalam surau ini bagi kelangsungan majlis ilmu yang merupakan taman-taman syurga. Majlis yang amat disukai oleh para malaikat, serta malaikat mendoakan rahmat dan keampunan bagi orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita semua tergolong di kalangan orang-orang yang mendapat rahmat dan keampunan di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Ayat tadi dipetik daripada surah As-Saff. Bersempena kita berada pada bulan kelahiran Nabi SAW, perlu kita menyelami dan memahami bahawa sambutan kelahiran Nabi SAW ini bukanlah hanya bersifat sambutan semata-mata. Ianya merupakan suatu cetusan kepada lahirnya penghayatan, untuk kita menyelami dengan lebih mendalam
sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan melalui surah As-Saff yang kita bacakan tadi. Allah memberi suatu gambaran realiti kehidupan manusia ini yang berada pada kedudukan mendapat nikmat, petunjuk dan kebenaran. Mereka akan berhadapan dengan golongan yang sentiasa memerangi petunjuk agama yang Allah Ta'ala kurniakan. Usaha yang mereka lakukan itu usaha yang berterusan, yang mereka menganggap bahawa Islam itu agama seperti api-api yang mudah ditiupkan dengan mulut-mulut mereka. Dalam masa yang sama, Allah Ta'ala menyatakan jaminan dan janjinya bahawa dia tetap akan menjaga dan memelihara agama itu. Kalau kita menyaksikan bagaimana sejarah kehidupan manusia, bermula daripada Adam alaihissalam, kemudian bercucu cicit dan berketurunan sehinggalah Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu kalangan para anbiya yang meneruskan apa yang telah Allah Ta'ala perintahkan dengan menegakkan wahyu yang Allah Ta'ala turunkan. Bahkan agama Allah tidak pernah padam. Walaupun silih berganti Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Kerana Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul ini memiliki fitrah manusia sebagaimana manusia biasa. Mereka akan mati, wafat. Tetapi ajaran mereka akan bertali arus, bersambung. Kecuali setiap kali datang seorang Rasul membawa syariat yang baru. Termasuklah Rasul akhir zaman, Khatamul Anbiya, penutup segala Nabi-Nabi, yang membawa Al-Quranul Karim, yang memberi bimbingan dan petunjuk kepada kehidupan manusia. Sehingga dinobatkan Rasulullah itu sebagai bapa pembangunan manusia. Ingat zaman kita di Malaysia ni je sebut gelaran seseorang Perdana Menteri itu bapa pembangunan. Sebenarnya Nabi SAW telah mendepani awal lagi proses dan juga gerak kerja tersebut sebagai bapa pembangunan manusia. Ataupun dalam bahasa hulu takir kata ialah pencetus kepada human development process. Tak? Betul tak hulu takir? Hulu takir ni hebat dia. Maknanya begitulah hakikatnya Nabi SAW. Allah Ta'ala telah melakarkan dalam Al-Quran bagaimana Rasulullah itu diutuskan dan dibangkitkan daripada tempat yang kita sedia maklum tidak ada pembangunan yang hebat. Bahkan tidak dilihat sebagai tamadun yang memberi kesan yang menggugat kepada kuasa-kuasa besar dunia yang ada pada waktu itu. Tetapi dengan diutuskan Nabi SAW tadi, berlakunya proses pembangunan manusia dalam mencapai kepada suatu ketamadunan sehingga tahap menggerunkan dua kuasa besar dunia yang wujud pada zaman tersebut. Kalau difikirkan logiknya, lebih mudah jika Allah lahirkan Nabi, bangkitkan Nabi daripada dua tamadun yang besar yang pernah kita cerita sebelum ini. Rom dan Parsi sebagai kuasa besar dunia yang wujud pada waktu itu. Di sinilah dalam membuktikan bagaimana Allah Ta'ala menyebut huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Dialah Allah yang telah mengutuskan akan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan petunjuk wahyu Allah Ta'ala sehingga membina acuan pegangan hidup yang dinamakan Al-Islam sebagai pegangan agama yang benar.
Sehingga terbinanya suatu proses di kota Mekah itu, penerapan beberapa elemen ataupun beberapa perkara. Yang pertama, pembinaan apa yang dikatakan jasmani yang berteraskan kepada sumber pemakanan yang halal. Yang kedua, pembangunan kerohanian, spiritual, dengan diterapkan nilai tauhid dan akidah, sehingga membawa kepada mereka apa yang dikatakan iman. Yang ketiga, pembinaan akal, dengan melalui wahyu petunjuk Allah membimbing kehidupan manusia kepada akal yang sehat dan waras. Dengan tiga pembentukan dan pembangunan, proses ini berlaku begitu baik sekali. Yang tidak baik, yang tidak eloknya ialah penolakan daripada orang Arab Mekah sendiri. Itu yang problem. Proses tu tidak problem, tidak bermasalah. Yang bermasalahnya orang situ. Sehingga orang-orang Arab ini dilihat mereka ini kufur nikmat. Mereka menolak tuah. Sedangkan Allah utuskan Nabi ini sebagai tuah untuk mereka, sebagai rahmat. Allah nyatakan dalam Al-Quran, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami utuskan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan untuk membawa rahmat kepada seluruh alam. Di situlah bermulanya proses Nabi nak membawa, nak menterjemahkan apa yang dikatakan rahmat tadi. Nabi membukanya dengan penerapan tiga elemen tadi. Pembinaan jasmani, rohani dan juga akal. Di situlah dalam membentuk jati diri manusia yang dikatakan nilai modal insan. Tetapi malangnya, kita sedia maklum, orang-orang Arab Mekah ni, mereka tidak reti nak menghargai nikmat yang Allah kurniakan itu. Mereka menolaknya dengan begitu penuh kejahilan mereka. Hanya segelintir sahaja di kalangan bangsa Arab di kota Mekah yang menerimanya. Mereka itulah di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum yang dilakarkan kisah mereka melalui sirah-sirah Nabi SAW. Mereka hanya berjumlah yang sedikit, kumpulan yang minoriti. Tetapi apa yang kita nak ambil perhatian dalam bilangan dan kedudukan mereka yang minoriti ini, mereka ada bisa. Tak? Mudah faham tuan nanti bisa. Tak? Bukan otai yang berbisa ni. Ni lebih bisa pada otai lagi. Bisanya apa? Walaupun kecil dan sedikit bilangan mereka, tetapi menghuru-harakan ketua-ketua Mekah dan membimbangkan ketua-ketua Mekah serta orang musyrikin di Mekah. Sedangkan orang musyrikin ni ramai bilangan mereka. Ketua-ketua Mekah ni ramai yang ada kekuatan kabilah mereka masing-masing. Tetapi dalam masa yang sama, mereka rasa tergugak dengan kewujudan kumpulan yang minoriti ini, kumpulan sedikit ini. Sehingga mereka ini tak senang duduk. Seringkali mengganggu kerja-kerja dakwah yang Nabi laksanakan bersama para sahabat radhiyallahu anhum. Sehingga perjalanan itu terpaksa dilakukan secara secara rahsia. Kita kalau belajar sirah, kita akan jumpa fasa dakwah Nabi ni. Secara rahsia, secara terang-terangan. Maka sebab itulah berbisanya mereka ini bermula daripada apa dia? Terbinanya apa yang telah diterapkan oleh Nabi, pembangunan tiga perkara tadi. Jasmani, roh dan juga akal. Sehingga mereka ini menjadi golongan yang memenuhi KPI dan matlamat manusia diciptakan Allah. Apa dia KPI? Manusia diciptakan Allah Ta'ala.
yang pernah dihuraikan sebelum ini. Yang pertama sebagai hamba kepada Allah. Yang kedua sebagai khalifah Allah. Yang ketiga sebagai golongan yang menunaikan amanah Allah. Maka inilah yang menjadikan manusia tadi memenuhi matlamat penciptaannya, bersesuaian dan menepati pengisytiharan Allah dalam surah At-Tin, kedudukan manusia itu sebagai ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami Allah telah menciptakan manusia itu dengan sebaik-baik kejadian. Bagi menyandang kedudukan sebaik kejadian itulah Allah tidak sia-siakan manusia begitu saja. Allah menurunkan wahyu melalui Rasul yang dilantik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasul yang dilantik itu bukannya biasa-biasa. Ayat Allah ni biasa-biasa. Tak erti saya sebut maknanya. Rasul yang dilantik itu daripada keturunan yang hebat. Itulah daripada keturunan Nabi Ibrahim AS. Kalau kita menyelami sirah Nabi Ibrahim, apa yang Allah uji yang paling kuat? Antara yang kuat diuji kepada Nabi Ibrahim. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim pergi ke satu tempat yang kering kontang. Yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, wadin ghairi zar'in, satu lembah yang tiada tanaman, yang tiada hidupan padanya. Di situlah bermulanya bagaimana acuan tarbiyah Allah terhadap Nabi Ibrahim dan isterinya, sehingga lahirlah zuriat keturunan daripada situ berkembang biak, termasuklah daripada Bani Hashim, lahirlah Nabi Muhammad SAW. Bumi yang kering kontang itu berjaya menghasilkan pembentukan manusia sehingga lahirnya tokoh insan yang hebat, bapa pembangunan manusia, iaitulah Nabi Muhammad SAW. Yang kita hari ini menceritakan dan juga melakarkan kisahnya ini adalah dalam menghayati bersempena Maulidur Rasul yang kita akan sambut pada tarikh lahir Nabi ni minggu hadapan, hari Khamis 12 Rabiul Awal, ataupun pada hari 29, tak silap saya dah, 29 Oktober. Walaupun Nabi tak pernah pesan pun sambut birthday dia, sambut birthday baginda. Tak, tapi kita ni kreatif, orang Melayu kita ni. Tak, sebab kita pun terikut-ikut dengan budaya barat. Kita pun sambut lah. Tak, email logik fikir dah kita sambut birthday kita boleh, kan sambut birthday Nabi tak boleh. Tak, itu kadang-kadang logik akal kita fikir begitu. Nak sambut silakan. Tak, tapi jangan kata sunnah. Jawab dia punah kita. Sebab Nabi tak pernah suruh. Yang Nabi suruh apa dia? Ikut sunnah baginda. Yang paling asas Nabi sebut dalam hadis yang ringkas, taraktu fikum amrayni lan tadillu ba'di ma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati. Itu yang Nabi pesan. Sebelum kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam, baginda telah menyebut, telah aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Selagi kamu berpegang akan dua perkara ini, kamu takkan sesat selama-lamanya. Ini jaminan. Nabi beri jaminan awal-awal kepada kita. Lagi pegang dua perkara ini, takkan sesat. Apa dia? Al-Quran. Dan juga sunnah baginda, yang ini Al-Hadis. Hak ni hak Nabi tekankan sangat ni sebelum wafat baginda SAW. Adapun sambutan kelahiran ni, wak maulud, berselawat, berarak, pusing kapung tu, hak tu adat kita je. Tak. Tapi ada salah pengamatan, kefahaman perjalanan masyarakat kita ni, segelintir daripadanya dia menganggap itu satu sudah memadai usahanya dalam merasakan dan menggambarkan kecintaan mereka kepada Rasulullah. Ada jenis kumpulan tu berselawat sampai ke cerah. Padang selawat aje.
Akhir sekali dia mengabaikan tanggungjawab yang lain. Ini tak betul. Walaupun ada hadis Nabi, ada ayat Quran yang suruh kita berselawat, kita tak nafi. Bahkan kita kaum muslimin dengar semua tiap-tiap hari Jumaat atas mimbar khatib sebut semua. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawat dan mengucap salamlah kamu ke atasnya dengan sesungguh-sungguhnya. Nabi juga bersabda, man salla alayya marrah sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa yang berselawat ke atasku dengan satu selawat, nescaya Allah akan berselawat ke atasnya dengan 10 selawat. Itu confirm hadis dan Al-Quran yang jelas menuntut kita berselawat. Tetapi bukan tertakluk dengan selawat sahaja semata-mata sehingga kita mengabaikan sunnah besar yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Apa dia sunnah besarnya? Rujuk balik surah As-Saff yang kita bacakan tadi, apa dia? Dialah Allah yang mengutuskan akan Rasulnya dengan hidayah. Bil huda wa dinil haq. Hidayah tadi membawa kepada pembentukan dan perjalanan agama yang benar, iaitulah Islam, untuk disebarkan, untuk diterjemahkan, untuk diperluaskan dalam kehidupan manusia ke serata ceruk kehidupan. Maknanya apa? Mesej di situ kita mesti menyambung legasi ataupun kerja-kerja yang telah pun diasaskan Nabi. Seperti kata lain, kita mesti menjadi golongan yang menyeru kepada kebenaran Islam. Itu maksudnya. Sebab itu kaitan dengan ayat Allah Ta'ala menyebut dalam surah Al-Imran ayat 109, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada dari kalangan kamu satu umat yang menyeru kepada al-khair. Apa itu al-khair? Kalau kita belajar bahasa Arab, dari sudut bahasanya, al-khair itu maksudnya kebajikan. Tapi dari sudut kehendak tafsir ayat tadi, maksud al-khair tadi ialah al-Islam, dinul Islam. Yang mana dalam agama Islam itu ada apa? Wa ya'muruna bil ma'ruf, ada gerak kerja yang mengajak manusia kepada kebaikan, mengajak manusia kepada ketaatan, ataupun bahasa moden sikit, kepada ownership dan loyalty kepada Allah Ta'ala. Dia ada mai rasa timbul tanggungjawab pemilikan agama itu adalah sebati dengan kehidupannya, yang dia mesti mempertahankan dan menegakkan serta memastikan al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu mesti berada di atas, tak boleh berada di bawah. Sebab itulah dalam menghayati kelahiran Nabi SAW ini, tengok apa tuntutan ayat daripada Allah Ta'ala tadi, mesti ada satu umat. Di sini ulama menghuraikan pula umat tadi terpecah 3 golongan ataupun 3 kumpulan umat. Yang pertama ummah dakwah, yang kedua ummah al-ijabah, dan yang ketiga ummah al-ittiba'. Ummah dakwah ialah mereka kalangan orang-orang yang mesti diceritakan, diterangkan, ditunjukkan apa itu Islam. Ketika kata lain, mereka dari kalangan bukan Islam. Mereka mesti didekati, mereka mesti diceritakan Islam, diajak, diberitahu berkenaan dengan apa itu Islam. Yang kedua ummah al-ijabah, golongan umat yang sudah mengetahui apa itu Islam, tetapi tidak ada tanggungjawab dan penghayatan mereka terhadap Islam. Lalu mereka menjadi mangsa kepada apa dia? Kepada kehidupan yang meninggalkan ajaran Islam. Jenis golongan yang terkesan dengan ideologi-ideologi yang merosakkan mereka. Islam liberal, Islam sekular, Islam kapitalis,
Islam hadari. Nama dia dengan Islam hadari. Islam progresif, Islam moderate, macam-macam dinamakan Islam tadi. Mereka ni golongan ummah al-ijabah. Mereka menjadi asbab kepada lambatnya proses untuk kita mendekati orang-orang yang bukan Islam. Para pendakwah hari ini disibukkan dengan berhadapan ummah al-ijabah saja. Ummah dakwah hari ini kurang dia punya fokus untuk mendekati golongan yang bukan Islam tadi. Banyak kita pergi kepada kumpulan-kumpulan sasaran ummah al-ijabah. Sebab apa? Minda mereka, pemikiran mereka telah merosakkan mereka melalui ideologi yang menjauhkan mereka daripada penghayatan ajaran yang disampaikan oleh Nabi SAW. Itulah juga menjadi titik kepada perpecahan dan kelemahan umat Islam. Kita akan sampai kisahnya, kita akan sampai huraiannya nanti. Yang ketiga, ummah al-ittiba'. Ummah al-ittiba' inilah yang kita sedang usahakan untuk kita menggolongkan diri kita pada kumpulan itu. Siapakah ummah al-ittiba'? Mereka yang mengimani ajaran Nabi serta menghayatinya dan melaksanakan dan menjadi mata rantai kepada apa yang telah pun diperintahkan oleh Nabi, dan mereka penyambung kepada perjuangan Nabi. Termasuklah kita yang mencintai Rasulullah, kita yang menyambut kelahiran Rasulullah, kita mesti menggolongkan diri kita kepada kumpulan ummah al-ittiba'. Ummah al-ittiba' inilah yang menterjemahkan wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mengajak manusia kepada yang baik, kepada ketaatan, dan mencegah manusia daripada melakukan kemungkaran dengan menegakkan polisi, peraturan, hukum hakam Islam dengan berdaulatnya sebuah pemerintahan Islam. Lalu Islam menjadi kuat dan berdaulat kebal sehingga tak mampu diganggu-gugat oleh para musuh-musuh Islam. Itu maksud dia. Dan Allah menyifatkan bila gerak kerja itu berlaku dengan lancar dan jayanya, wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang berjaya di dunia dan di akhirat. Namun, apa kaitan kita hari ini? Kita membacakan ayat tadi, kita menghuraikan ayat tadi, kita mengupas ayat tadi adalah bertujuan untuk reflect, untuk memantulkan kepada diri kita, sanubari kita, supaya kita sedar untuk berperanan sebagai umat yang dimaksudkan pada ayat surah Al-Imran 109 tadi. Supaya kita berada pada kedudukan ummah yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kita berundur sekejap ke zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila Nabi telah menerapkan 3 elemen tadi, penerapan pembinaan jasmani, rohani dan juga akal di kalangan orang Arab Mekah, lalu di sana lahirlah generasi dalam kumpulan yang minoriti ini, yang sedikit ini, yang betul-betul menjiwai apa yang dibawa oleh Nabi SAW, sehingga mereka bergerak dan istiqamah serta yakin dan beraninya mereka sehingga tahap mengganggu-gugat keharmonian orang-orang musyrikin di Mekah, tidak senang akan kewujudan mereka, sehinggalah orang-orang musyrikin Mekah bertindak agresif dan lebih bersifat zalim dan ganas kepada para orang beriman di kalangan sahabat pada waktu itu. Sehingga mereka ada yang ditangkap, ada yang diseksa, ada yang dibunuh, ada yang dibuang negeri dan sebagainya. Sehinggalah penindasan, tekanan makin menjadi-jadi, makin kuat, makin memberi kepada kesan yang menyaksikan, mata-mata yang menyaksikan apa yang berlaku kepada orang beriman pada waktu itu, menyebabkan orang-orang lain tak berani nak bersama dengan ajaran Nabi SAW. Sehingga para sahabat inilah yang istiqamah,
Tak? Kalau kita baca kisah para sahabat ni, kalau satu persatu dihuraikan kisah mereka, Masya Allah, begitu banyak motivasi dan inspirasi yang dapat kita perolehi daripada kehidupan mereka. Antaranya, apa yang berlaku kepada kehidupan Abdul Rahman bin Auf, Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair yang pernah kita cerita, saya tengok di sini ataupun di mana, dia seorang pemuda bangsawan yang memiliki harta dan memiliki rupawan yang handsome dan sebagainya. Namun kesemuanya itu hanya tinggal kenangan sebab dia masuk Islam ikut Nabi SAW. Yang paling dahsyatnya, dia pernah diikat tangan dan kaki dan diheret dengan apa? Dengan kuda. Dipusing kota Mekah itu. Dikelilingi kota Mekah itu. Sehingga ibunya sendiri mencerca dan menghina dan mengutuk serta melaknat dia. Nampak? Itu tahap keimanan para sahabat, tapi dok degih. Nyacang dok gogeh langsung. Tak. Tak. Zaman kita ni dok usah kata kena heret gitu. 200-300 pun boleh dah mata dah. Puluh mata. Tak. Padahal duk kata cinta Rasulullah, selawat apa tu bik orang merah. Tak. Baru kena uji sikit begitu pun gogeh dah. Apatah lagi kalau jenis gila kepada projek-projek, gila kepada ruang-ruang untuk dapatkan duit pulangan ni, lagilah semambu orang kata. Tahu semambu tak? Ke hulu taking ni dia lain sikit guna bahasa. Maknanya beza sangat-sangat tahap iman, akidah, tauhid dengan kita zaman sekarang berbanding pada sahabat. Padahal tengok pada sungguh menyambut Maido Rasul tu, saya kira kita lebih hebat lagi lah sambutan sampai backwalk. Tak? Sembelih berapa ekor lembu. Tu pun tak sembelih mana pun, catering je. Tak? Lebih Abu Lahab pergi. 100 ekor unta. Tak? Tapi dia paling pengak sekali lawan Nabi. Maknanya kalau bab sambutan jamuan lebih Abu Lahab lagi. Kita setakat kalau catering saja balik awal dah. Tak maknanya. Ataupun 19 ekor lembu pun tak boleh nak lawan Abu Lahab. Maknanya sampai tahap begitu kita kena buat analogi dan perbandingan yang demikian supaya kita boleh rasa set up hati kita ni begini tahap kita di zaman mutaakhir ni. Baik. Bagaimana para sahabat mereka sanggup berhadapan dengan keadaan-keadaan demikian? Semuanya tadi berjayanya proses pembangunan manusia yang dilakukan oleh Nabi SAW tadi. Ataupun bahasa sedap sikit dengar, pembangunan nilai modal insan. Itu dia. Pembentukan jiwa Rabbani. Insan Rabbani. Jangan salah faham kumpulan nasyid pula lepas ni. Insan Rabbani ni insan yang memiliki jiwa-jiwa ketuhanan. Maknanya keimanan, ketakwaan tu mengatasi kehidupan mereka ini sehingga apa dia? Mereka nampak dunia ni habuk yang halus. Mereka tengok pembesar-pembesar Quraisy ni sedikit pun tidak tergugat iman mereka. Itu maksudnya. Namun apa perkaitan kita sebut perkara tadi? Inilah isu yang utama yang sedang melanda kita umat Rasulullah di akhir zaman ini. Kita hilang nilai yang ada pada para sahabat tadi. Sebab itulah kita orang Islam akhir zaman hari ini berada pada kedudukan yang lemah. Tidak mampu untuk membina kesatuan. Rasulullah SAW bila mampu membina walaupun kumpulan yang kecil, tapi berbisanya mereka ini sehingga berlakunya kelangsungan hijrah Nabi daripada Mekah ke Madinah. Lalu di sana Nabi berjaya membina rangkaian umat Islam yang menggegarkan geopolitik dunia pada waktu itu. Walaupun pada permulaan Madinah itu diketahui bahawa ada seorang individu tu yang nama-namanya disebut sebagai calon Perdana Menteri Madinah. Tak maknanya.
Tapi calung ni dak lama. Dia sekadar calung je. Tak. Tak. Akhirnya dia jadi PM tepi. Rupanya kisah PM tepi ni bukan learning ada. Zaman Nabi ada dah. Nah, kalau tak sebut gitu tak nampak. Tak maknanya. Tapi sejarah PM tepi ni tak gimana. Dah sibuk nak cari majoriti lah. Dia sibuk, orang sibuk nak selesai Covid, dia sibuk daripada menteri. Allah sakit hati sungguh. Kalau dia tengok video saya ni, nak sangat biar dengar. Tak. Hara kita. Molek-molek dah nak stabil, comel, dah sendik. Tuhan awak main Covid aktif pula. Sebab apa? Sebab ada jenis model-model PM tepi ni lah. Tak. Nabi SAW bila masuk ke Madinah ni, Nabi telah diberikan satu penghormatan. Kenapa Nabi diberi penghormatan sedemikian rupa? Sebab aura yang ada pada Nabi itu, dengan Nabi berjaya membina rangkaian generasi ataupun golongan insan Rabbani itu, ketika perjanjian Aqabah yang pertama terbentuk 12 orang Madinah yang berbai'ah dengan Nabi. Balik ke Madinah, mereka betul-betul buat kerja mereka. Sehingga tahun berikutnya musim haji, mari 73 orang, 70 muslimin, 3 orang muslimat berbai'ah dengan Nabi. Kemudian balik semula ke Madinah. Pada tahun ke-13 kenabian, mereka mampu membina rangkaian yang kuat sehingga Nabi tiba di Madinah maka sebagai Perdana Menteri Madinah. Nah, padahal orang Madinah tak pernah jumpa Nabi pun. Nah, mana pernah jumpa Nabi? Bahkan zaman tu lagi dahsyat, mana ada poster-poster macam zaman kita. Tak, hantar ke elektronik, WhatsApp ke, Facebook ke, dah. Tak ada zaman tu. Tak usah kata poster. Surat menyurat pun tidak ada wujud zaman tu. Dari sudut ada postman, tak ada sistem pos. Nah, maknanya bagaimana keberkesanan golongan-golongan yang dikaderkan, yang dibangunkan oleh Nabi SAW tadi, sehingga mereka berjaya mampu membina kekuatan. Dalam masa yang sama, walaupun Nabi membina sebuah negara Islam Madinah dan Nabi sebagai pemimpin Madinah, dan pada waktu itu fikir pada logiknya sudah pasti orang Islam majoriti. Tapi dalam sirah menceritakan orang Islam jumlah yang minoriti. Maknanya dalam kumpulan yang sedikit, bilangan yang kecil, sedangkan banyak lagi masyarakat-masyarakat ataupun kabilah-kabilah yang lain yang ada di Madinah, tapi mereka boleh memberi respect, hormat dan orang kata apa, beri laluan kepada kepimpinan Nabi SAW. Itu mesejnya. Maknanya dengan nilai modal insan jugalah kita nak fokus di sini, bagaimana dia memberi suatu kesan yang hebat kepada kedaulatan Islam. Itu maksudnya. Nah, saya kara tu nak suruh nampak, biar kita versi sambut medan Rasul ni biar nampak lebih meluah lagi. Biar kita punya penghayatan ni biar jelira molek, yang mana kita mesti berperanang betul-betul, bukan setakat berselawat je, berarak, duk main ke stadium berarak. Tapi musim Covid dah ada berarak ke tak? Tak maknanya. Hak tu nipis sangat. Tak. Ada orang nak pergi berarak sebab apa? Boleh baju Melayu free tu je. Ada bajet baju free, satu set, samping, sokok, dah waktu je. Yang gagah sangat tu bukan kerana Rasul. Maknanya minta maaf lah, saya gurau je ni. Tapi kalau kena pun apa salahnya? Dah, maknanya kena betul niat lah. Bukan sebab nak ambil baju sepasang tu. Dah, maknanya nak beritahu larinya konsep kita ni. Itu maksud saya. Lari. Dia dah tersasar daripada matlamat. Namun kita nak faham di sini bagaimana Nabi ni, walaupun para sahabat ni terbina dalam kumpulan kecil, tapi kecil-kecil cili padi, nak kata begitu. Sebab mereka ada, dipanggil izzah, kemuliaan. Aura tu ada. Kan lain bila sebut aura ni, dia benda yang orang kata apa, bila orang tengok tu dia ada lain macam. Gitu.
Tak. Lain macam. Aura tu hebat. Itu yang menjadikan apa dia? 8 tahun je Nabi bina negara Islam Madinah. Sehingga dengan 8 tahun itu, banyak perkara yang berlaku perubahan dalam geopolitik semenanjung Arab. Tak. Pertamanya berlaku pembukaan kota Mekah. Sebab Nabi mampu membina generasi manusia yang berteraskan nilai modal insan tadi, sehingga Allah Ta'ala memuji apa yang dikecapi oleh mereka itu melalui ayat dalam surah Al-Baqarah 143 yang berbunyi wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan demikianlah kami jadikan kamu wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umat pertengahan. Maksud umat pertengahan ni apa dia? Muncul di celah-celah umat yang rosak, umat yang jauh matlamat kehidupan tadi, tiba-tiba dapat menjadi persaksian manusia-manusia dan umat-umat yang lain itu melihat nilai umat Islam yang berjaya dibina oleh Nabi tadi, sehingga mereka tertarik melihatnya. Itu maksudnya. Sehingga mata-mata yang menyaksikan tu, dia kata apa dia? Sejuk mata memandang. Tak? Sejuk ibu mengandung. Gitu ibarat dia. Sebab tu wayakun ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas. Dijadikan persaksian ke atas manusia. Sebab tu 8 tahun Nabi membina negara Islam Madinah bercirikan masyarakat madani rabbani ataupun jiwa-jiwa insan rabbani tadi, maka menjadi persaksian oleh siapa dia? Terutama orang Mekah. Kalau kita baca sikit kisah tadi, orang Mekah, sejarah mereka ni tolak Islam. Tak beri laluan langsung ke Nabi nak cerita pasal Islam. Sebaliknya mereka apa dia? Sekak semua. Sekak, katok, cerca Nabi, ganggu gugat kerja-kerja Nabi. Sebab tak beri peluang. Tapi bila Nabi tunjuk model, baru nampak. Inilah dia satu kehidupan yang semua diidam-idamkan oleh manusia secara fitrahnya. Tak. Masa dulu tak beri laluan. Tak. Bila nampak tu, nak baik pula maknanya. Gitu. Tak apalah. Yang penting capai matlamat. Hak tu je. Bila kita berada pada Islam ni, kita nak capai matlamat je. Kita tak dendam. Sebab tu Nabi pun tunjuk pendekatan tidak berdendam. Termasuk siapa dia? Abu Sufyan. Abu Sufyan tu, kalau ikut dia generasi yang berbaki lah. Abu Lahab, awal dah Allah Ta'ala binasakan. Abu Jahal pun sama, out juga dalam perang Badar. Tinggal pada pengaknya Abu Sufyan masa berlaku pembukaan kota Mekah. Tapi apa yang Nabi tunjukkan model, nilai modal insan di sini, Nabi tidak mengambil perjalanan dan pendekatan politik dendam. Tak, saya guna istilah mudah faham dah. Tak, sebab kita zaman ni kan menggunakan istilah politik dah. Maka Nabi ketika masuk kota Mekah, waktu itu apa dia? Orang Mekah sudah pun bersedia dan menerima pemerintah Islam. Dia sebut pemerintahan politik lah. Cuma kita ni bahasa pelik sikit. Sebut politik khelak pada. Sebut pemerintahan tak ada apa-apa. Dia sama je. Tak, maksud sama. Politik dan pemerintahan benda yang sama. Cuma politik dia jadi allergic sikit. Sebut politik, tengok kiri kanan. Tu masalah kita ni. Tu masalah kita ni. Dia takut bayang-bayang sendiri. Padahal perjalanan hidup kita ni politik lah. Kalau politik tak stabil, huru lah. Itu je. Tengok macam Indonesia hari ni. Tak. Presiden dia telah membina satu keputusan dasar perjalanan yang enactment atau dipanggil apa, polisi dia tu yang tidak ada bercirikan naluri manusia. Sebaliknya dia terpengaruh dengan sistem kapitalis yang jelas. Contoh, bila mana para pekerja di Indonesia pada hari ini, mereka terananya dengan sistem dan polisi yang baru diperkenalkan. Seolah-olah polisi pada hari ini memberi kekebalan kepada majikan,
terutama daripada investor pelabur-pelabur luar yang membuka dia panggil apa, peluang-peluang pekerjaan di Indonesia. Kononnya untuk membaik pulih ekonomi, tapi bila dah ikut Islam tak ada penyelesaian. Dia dah guna dasar kapitalis. Pekerja yang kalau nak berhenti bekerja, dia tak dapat pampasan. Yang diberhentikan tak dapat pampasan. Pekerja yang bersalin ataupun beranak tidak ada cuti bersalin. Kalau kita, alhamdulillah, ada cuti bersalin. Maknanya cuti perayaan lagilah tidak ada cuti perayaan. Maknanya banyak polisi-polisi baru hari ini yang tidak berunsurkan kebajikan, sebaliknya berunsurkan penindasan. Sebab tu berlaku rusuhan. Orang Indonesia ni di Jakarta kan heboh sekarang ni, sehingga berlaku kematian, dilihat ganas. Bahkan kita rasa begitu sedih. Sebab apa? Yang terlibat itu orang Islam belaka. Mereka menjadi buah catur agenda musuh. Itu je mesej dia. Musuh-musuh Islam, dia cari je mana-mana peluang dan ruang untuk apa? Untuk hancurkan Islam. Apabila pemimpin-pemimpin negara Islam lari daripada penghayatan ajaran Nabi SAW, maka merekalah yang merupakan tangan-tangan yang melakukan kerosakan. Maka begitulah panduannya kepada kita di Malaysia hari ini. Kalau kita biarkan perkara itu juga berlaku dalam negara kita, maka tak mustahil berulang sebagaimana berlaku di Indonesia. Dah kita molek-molek dah tangani COVID dengan baik, dah nampak reda, dah ada tok abah ke tak tok abah ke. Contoh. Tiba-tiba nak mari, dia panggil apa dah? Hok gila Perdana Menteri ni. Bang Nong kenapa panggil? Ke Tai Nong? Mana? Dia buat kacak. Apa salahnya kita orang Islam mengucap kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita berselawat atas satu selawat yang sama ini? Apa salahnya tolak ke tepi ideologi dan ketaksuban politik-politik tadi? Kita kembali balik sebagaimana yang Nabi berjaya membentuk orang-orang Madinah. Dalam jumlah mereka yang kecil itu, mereka mampu menunjukkan satu contoh dan tauladan, yang akhirnya orang bukan Islam merasa apa dia? Hormat dan merasa, orang kata apa, kagum dengan orang Islam. Contoh antara kekuatan yang Nabi bawa ialah ketika Nabi menyatukan Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj ni, kalau ikut sejarahnya, mereka bertelagah, berperang ni, bersambung-sambung berapa puluh generasi keturunan. Ada riwayat mengatakan sehingga ratus tahun perbalahan mereka ni tak berkesudahan. Tapi jalan penyelesaian dengan apa dia? Dengan Islam. Disatukan hati-hati mereka dengan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sehingga satu masa bila Yahudi tengok tak puas hati dengan kesatuan yang begitu kukuh yang berjaya dibina oleh Nabi ni, mereka cuba meracuni dengan cara penerapan provokasi untuk memecah belahkan Aus dan Khazraj. Lalu Allah turunkan ayat menegur, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Hendaklah kamu berpegang dengan tali Allah, jangan kamu bercerai-berai, jangan kamu bermusuhan. Ini perintah Allah yang menjadi pedoman kepada kita. Bila Aus dan Khazraj molek-molek dah disatukan dengan kalimat tauhid, tiba-tiba mereka nak perang pula. Sebab apa? Ni ada jom cocoh ni, batu api ni, jom perangat. Bentuk perangat batu api ni macam-macam pendekatan lah. Kalau zaman Aus dan Khazraj tadi, zaman Nabi tadi, Yahudi duduk bakit semula, kisah-kisah lama. Orang muda tengah agresif, bersemangat, dia pun mari semangat dia nak perang. Dia duk kara cerita, rugi mu buat apa, mu tinggal gitu je, tok nenek moyangmu kena katok, kena bunuh gitu, mu lupa gitu je. Ni panggil perangat batu api. Akhir sekali nak perang semula. Allah turun ayat ni.
Turunkan ayat ni, tegur mereka. Wazkuru ni'matallah. Ingatlah nikmat Allah ke atas kamu. Dulunya kamu ni bertelagah berperang dan kamu hampir ke jurang neraka Allah dah. Lalu Nabi menyelamatkan kamu dengan petunjuk Islam. Namun apa kaitan kita? Kita ni dah dapat nikmat Islam. Kita berkiblatkan kiblat yang sama. Kita melakukan kalimah tauhid, kalimah yang sama. Kita membaca suratul Fatihah dan sembahyang kita surah Fatihah yang sama. Tiba-tiba hari ini ada kumpulan-kumpulan golongan ahli politikus-politikus yang rakus dengan nafsu serakah mereka, cuba menghuru-harakan balik proses kestabilan yang sedang diusahakan ini, proses kesatuan yang sedang berlangsung yang diusahakan sekarang ini. Itu maksud saya. Jangan kita merobohkan usaha yang sedang berlaku ini. Disebabkan oleh apa dia? Ketaksuban. Dan yang kedua, keegoan. Orang tengah kata, wasagong tu ada. Tak. Ego, sombong, gong ni tak lain, sifat iblis je. Itu je. Cuba tengok Allah sebut bagaimana iblis ni dia mari kafir dia sebab apa? Takabur. Wa iz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Allah perintah kepada para malaikat dan penghuni langit termasuk iblis yang ada pada kelompok malaikat pada waktu itu untuk sujud penghormatan kepada Adam. Sujud di sinilah memberi penghormatan. Lalu malaikat akur dan taat perintah Allah, berilah penghormatan kepada Adam. Kecuali iblis. Apa yang menyebabkan iblis tidak mahu? Dia rasa yang pertama, dia rasa dia mulia, dia hebat. Dia unsur daripada api, Adam daripada tanah. Itu satu perbandingan. Yang kedua, iblis ni dia rasa ibadat yang lebih banyak pada Adam. Lalu timbul dia rasa kau maspan senior, hormat junior. Jaga baik buah tu. Nyakit tu. Tempat kerja pun, dalam parti ke, tempat sekolah ke, ada buah nyakit tu. Tak, awak rasa senior, orang lama. Tak, nak beri hormat pada orang muda, oh jauh sama sekali. Kalau sekolah kena ragging junior. Tak maknanya. Iblis begitulah sikap dia. Dia tak mau tunduk. Sedangkan arahan itu daripada siapa? Allah. Bukan arahan daripada SPRM. Tak contoh. Betul tak? Suruhanjaya Pilihan Raya, betul tak? Bukannya arahan tu, arahan Allah. Tiba-tiba arahan Allah diangkat. Menunjukkan apa? Takabur. Bila takabur ni tak lain dah. Bercirikan keengkaran dan kekufuran. Maka dia akan disisihkan daripada hidayah dan rahmat Allah. Maka begitulah manusia pada hari ini dan dalam negara kita pada hari ini. Kalau ada watak-watak iblis ni, kalau ada peluang, igaklah. Tangkaplah. Ikat kaki tangan, selalah sungai. Tak. Rendang 40 hari 40 malam, biar pucat lesi gitu. Molek darurat politik ni, gak popok ni je, sumbat dalam jari. Lepas tenang Covid, baru lepas. Nak ketuk, apa yang panggil? Nak kokok kan. Ni kokok pada waktu yang tak sesuai. Apa salah sama-sama selesai Covid dulu? Hak Sabah tu dak pok-pok mung. Duk desak sangat nak pilihan raya. Habis nyusah ke orang lain. Ini masalah. Disangkakan cerdik pada baju dan pakaian yang rupanya bodoh rupanya popok ni. Saya geram ni. Tak maaflah, kasar lah sikit bunyinya, tapi padang lah. Ada pen 4-5 batang bodoh kok jadi. Tak pandang ke pen banyak poket. Kena pen biru, pen merah. Pen apa lagi? Ni sign ni lain warna dakwah, ni sign naik. Bodoh belaka. Sebab apa? Peruntuh kepada kedaulatan dan kestabilan negara. Politik tuntutan agama, kena faham. Tapi mesti
diikuti pada batas dan lunas syariat Allah Ta'ala. Itu mesejnya. Tapi kalau politik syariat Allah, jadi macam hari inilah. Tapi Nabi SAW tengok bagaimana sebagai bapa transformasi pembangunan manusia sehingga umat Islam dilihat sebagai hebat, sehingga Allah puji umat yang ada pada waktu itu sebagai ummatan wasata. Dan kita juga ini mesti ke arah membina kedudukan umat sebagaimana disebutkan tadi, ummatan wasata. Inilah yang sudah hilang kepada realiti kita umat Islam akhir zaman hari ini. Maka sebab itulah saya mengambil kesempatan dan peluang pada kita dalam menghayati bulan kelahiran Nabi SAW ini, kita mesti ada jiwa dan wawasan yang besar sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Nabi kepada kita, sehinggalah Nabi mampu membina generasi umat yang hebat, sehinggalah Allah melakarkan kehebatan mereka itu, kemuliaan mereka itu melalui ayat Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Dan ia juga berkait dengan kita sebagai umat Rasulullah yang mesti mengembalikan semula kegemilangan tersebut, agar kita tidak rapuh diperkotak-katikkan dan dipercaturkan oleh para musuh Allah. Tidak lain kekuatannya dengan keimanan dan ketakwaan yang membawa kepada kuatnya ukhuwah Islamiyah dan persaudaraan sama kita, yang menjadikan kita adanya suatu kesatuan umat dan keutuhan umat yang akhirnya melahirkan aura ataupun melahirkan rasa gerun musuh kepada kita. Gerun dari sudut apa dia? Mereka timbul respect, hormat dengan bagaimana penampilan kita orang Islam yang ada pada hari ini. Maka sebab itulah saya menyentuh dan juga mengulas dari aspek dari sudut ini supaya kita nampak dengan lebih jelas, agar penghayatan dan sambutan Maulid Rasul ini bukan bersifat selawat semata-mata, bukan bersifat untuk menceritakan sirah sejarah kelahiran Nabi semata-mata, tetapi kita kena ambil hemah dan juga wawasan yang diperjuangkan oleh Nabi, agar kita menjadi mata rantai kepada kesinambungan gerak kerja yang diasaskan oleh Nabi SAW itu dalam kehidupan kita, agar anak cucu cicit kita pada masa akan datang mendapat keselamatan dan kesejahteraan dalam kehidupan mereka, insya-Allah. Yang paling penting, jika berlangsungnya gerak kerja itu, akan datangnya turunnya keberkatan Allah dan rahmatnya kepada kita semua, insya-Allah. Jadi saya itulah sekadarnya, dah sedar 8.30 malam dah kita. Tapi minta maaf dah terlebih masa ni. Moga mari jarang-jarang sekali, maka padanglah dengan jarang-jarang sekali mari. Maknanya biarlah lajak sikit masa kita. Mudah-mudahan kita semua faham dan jelas menghayatinya, dan menjadikan motivasi buat kita semua untuk berperanan dengan sebaik-baiknya sebagai ummatan wasata yang dinyatakan Allah dalam Al-Quran tadi, insya-Allah. Maka itu sekadarnya daripada saya. Wallahu alam. Yang baik datang daripada Allah, yang kurang atas kelemahan diri saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.